Subhanahu wa ta'ala. Maka nak boleh duduk pada jalan ni tadi, dia mesti kena ada dua rujukan tadi. Yang pertama di Al-Quran, yang kedua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata saya mati pun tuan-tuan mengajilah dengan siapa pun, asal kata dia berpegang kepada Al-Quran dan dia berpegang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang terbaik. Maka dia masuk pada hari ini daripada Anas radhiyallahu taala anhu. Anas di sini merujuk kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik ini merupakan khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia jadi khadam Nabi selama 10 tahun mengikut qaul mu'tamad. Yang kata Anas bin Malik yang menjadi perawi bagi hadis ni, dia antara manusia yang berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mak dia tadi yang bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim waktu bawa Anas berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Sulaim minta doa tu yang saya selalu suka duk baca, doa yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi ni apa dia buat tu, itu adalah yang terbaik. Tidak ada yang terbaik daripada apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada seorang sahabat yang dia seringkali berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari mula dia mai jumpa dengan Nabi, dia kata kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyud du'ai afdal ya Rasulullah, doa yang macam mana yang sangat-sangat afdal ya Rasulullah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sal rabbak, minta kepada Tuhan kamu, pohon kepada Tuhan kamu al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Minta supaya diberikan keampunan kepada kamu dan diberikan kesihatan tubuh badan yang baik kepada kamu di dunia dan juga di akhirat. Diberikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Maka bila kata sihat baru boleh berbuat taat kepada Allah. Kalau kata sakit agak jadi satu masyaqqah untuk kita nak berterusan dalam kita nak mengabdikan diri kepada Allah. Walau ketaatan ini sehingga kita berada nyawa ke gar-gara, barulah putus kita punya taklif kita tadi. Maka nak digambarkan kepada kita yang Nabi bagi tahu hari mula ni, Nabi kata apa? Mintalah kepada Tuhan kamu yang pertama keampunan. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kita ni semua banyak dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tuan-tuan kira sikit dosa ni. Pasal tuan-tuan mai duk mai dengar. Saya ni hak duk cakap banyak ni. Saya bercakap daripada kuliah subuh tadi sampai ke kuliah duha, lepas tu khutbah Jumaat. Tadi sebelum mai kat tuan-tuan tadi Jabatan Alam Sekitar, ni akan mai kat tuan-tuan. Saat lagi malam pula lebih tahir. Sehari duk ada 5 kali bercakap, banyak dosa lah yang duk ada. Bila sebut kata dosa tu tadi, hak kita sedar dengan yang kita tak sedar. Sebab tu kalau kata kita tengok pada hari ni, kita kalau kata kita dah jadi siapa pun, kita jangan anggap diri kita yang terbaik. Kita kena anggap atas daripada kita ada yang lebih baik. Barulah kita senantiasa perelokkan akhlak, barulah kita senantiasa perelokkan kita punya ibadah, dan kita senantiasa perkuatkan akidah kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, benda yang sahabat ni mai tanya kepada dia, dia suruh minta dua ni dulu. Minta supaya diberikan kesihatan, minta supaya diberikan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dua ni cukup. Tiba-tiba sahabat ni macam kita lah, tak puas hati ni. Orang habaq satu dia tak puas hati, dia nak hak lain. Macam kita lah. Cuba kalau kata ustaz tu dia duk main mengajak bab hadis, bab Quran, tak berapa ramai. Tapi kalau kata sekali dia main buka, main tung ulang tahun depan tu, oh, silap-silap masjid tak ada siapa, orang nanti pergi tengok ceramah ulang. Tuan-tuan biasa tengok dah ceramah ulang, cukupnya tak guna. Ceramah ulang tuan-tuan biasa tengok, saya biasa kena tipu dah. Pasal tu kita boleh bercakap dengan ikhlas hati ni. Dia nanti kata kat kita ni masa tu di satu tempat lah, tak mau sebut lah di mana kan, tapi ceramah ulang. Dia buat main kotak ulang ni berkotak-kotak. Lepas pada tu dia duk habaq apa kat kita, gaya kita nak genjak pi, dia kata tuan-tuan, kita nanti tunjuk main dalam ni nanti duk ada badan dia ulang.
Kepala dia kepala buaya, ekor dia pula ekor singa. Kita jenuh fikir macam mana ni aku duk tunggu ni. Kita duk tunggu tu nak tengok hak yang tu. Gaya dia nak berkeluar sekali lagi, dia buat lagu menatang tu tak mau keluar, dia kata ni tak apa tuan-tuan, kita jual yang ni dulu. Duk jual hak tu. Last sekali daripada pukul 11 saya tunggu sampai ke pukul 1 dekat nak masuk Lahore dah. Dia kata apa? Tuan-tuan, natang ni pun tak mau keluar, lain kali kita nanti main. Cukup tak guna. Hak paling tak guna sekali siapa? Hak kawan yang pergi dengar tu lah. Dah tahu dah cerita tu mohong, duk dengar buat apa? Kan saya lepas pada tu tak pergi dengar dah cerita-cerita ni. Kita ni jenis kena dulu ni. Kan? Sebab itulah bila sebut kata benda hak orang duk bawa main ni, kalau kata hak betul, dia tak mau nak dengar. Dia rajin duk pergi dengar benda-benda hak serabut kepala tu. Yang kadang-kadang benda tu sendiri pun tak tahu asas tu daripada mana. Macam mana yang kita sebutkan apa nama ni tentang riwayat yang orang duk sebut Sayyidina Ali karramallahu wajhah tu. Nah, sebab bila sebut kata karramallahu wajhah itu adalah balasan puak-puak Sunni terhadap fitnah yang dilemparkan oleh puak-puak Syiah, contoh dia, puak-puak Khawarij yang depa kata qabbahullah wajhah. Depa kata kepada Sayyidina Ali, semoga Allah Ta'ala burukkan muka hang, semoga Allah Ta'ala hodohkan muka kamu. Maka Sunni ambil jalan tengah dengan mengiktiraf bahawasanya apa dia, semoga Allah Ta'ala muliakan muka Sayyidina Ali. Kita nak lawan, ada yang kata tu sawadullah wajah, semoga Allah Ta'ala hitamkan wajah kamu. Sebab Syiah pun bukan kata semua ikut Sayyidina Ali. Ni kita kena mengaji balik sejarah Syiah. Ada yang mula-mula mereka ikut, lepas pada tu mereka tentang pula Sayyidina Ali. Nak cerita tu pakai buku 6 tak habis lah. Kan? Tapi yang paling penting dia, kok orang tanya dengan kita, jangan duk pergi jawab kata Sayyidina Ali ni pasal dia tak pernah tengok kemaluan dia sendiri. Kan? Yang tu tidak ada nas sandaran daripada mana-mana huraian para ulama. Sebab kalau kata kita ambil balik dalam Islam, antara yang dituntut kepada kita ni supaya apa dia? Supaya kita ni tadi istihdad, supaya kita mencuci bahagian ari-ari kita tu tadi, dengan kita mencukur. Bayangkan kalau kata Sayyidina Ali dia guna pisau istihdad tadi, dia tak pernah tengok. Lagu mana takkan nak languk ke tangan duk cukur kot. Tengok-tengok air hilang ni. Jangan lagu tu. Nah, agama dia bukan buat main cerita suku bidu-bidu lagu tu. Kan? Dia kalau kata hak kita nak cakap tu pun dia mesti bersandarkan kepada sesuatu. Nah, maka bila sebut tentang persoalan yang dikatakan agama ini, dia mesti kita kena tekun kepada sama ada Al-Quran ataupun kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mengikut daripada jumhur ulama para sarjana daripada sudut ulama tarikh tentang kedudukan Sayyidina Anas ni, dia hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa lama? Ada sebahagian pendapat yang kata waktu Nabi sampai di bumi Madinah, Anas bin Malik berusia 10 tahun. Satu lagi riwayat mengatakan bahawasanya Sayyidina Ali, Sayyidina Anas bin Malik pada waktu tu berusia 13 tahun. Sebab tu waktu kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam orang khilaf Anas ni umur dia 23 ke ataupun 20 pada waktu tu. Tetapi yang sepakat para ulama, memang dia berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Baik. Maka bila kata Ummu Sulaim, dia bawa Anas berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi baca satu doa, yang doa tu kita boleh amalkan pada hari ini sebab dia maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Allahumma akthir ma lahu. Ya Allah, perbanyakkanlah harta budak ni ya Allah. Nabi minta supaya jadi kaya. Sebab tu siapa yang tolak kekayaan ni, maknanya dia bukan daripada juzuk yang disebutkan mengikut jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaya itu tak salah. Sahabat Nabi berapa ramai yang kaya?
tetapi kekayaan mereka tidak melalaikan mereka. Sebab tu dalam Quran kata, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Maknanya kaya tu tak salah, sebab harta ni kurniaan Allah kepada kita. Kekayaan ini satu kenikmatan yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Tuan-tuan ada welfare, pakailah. Siapa suruh kita hidup dalam keadaan miskin ni? Dia kena faham antara makna perkataan zuhud dengan hidup dalam keadaan selekeh. Sebab ada orang masuk dalam Ramadan dan jadi selekeh, sebab dia tak memahami konsep yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka daripada sudut harta itu sendiri tak menjadi kesalahan pun. Tuan-tuan nak ada motor Ducati ke apa benda, timbang kati ke, tuan-tuan punya suka. Yang paling penting dia motor tu tadi, kereta tu tadi, rumah tu tadi, meningkatkan lagi ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makna jangan sampai benda tu melalaikan kita. Duk ada motor tu duk gelut nak cari duit, nak bayar dia bulan-bulan, sampai semayang pun tidak, sampai puasa pun entah ke mana, sampai duit halal duit haram pun dah tak kenal. Maka inilah yang dilaknat di dalam agama dan amat-amat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi selagi mana kekayaan kita punya, kekayaan kita ada, kita generate balik benda tu balik kepada jalan Allah, itu adalah sebaik-baik manusia yang dihidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka Anas bin Malik orang yang kaya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi doa juga kepada Anas bin Malik wa waladahu, dan ramaikan zuriat keturunan Anas bin Malik. Nabi minta supaya diramaikan zuriat keturunan Sayyiduna Anas bin Malik. Sebab tu bila sebut kata kita hidup atas dunia ni tuan-tuan, kalau kata boleh selagi mana mampu, maka lahirkanlah seramai mana mungkin umat-umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita di Malaysia ni dia agak pelik sikit. Kalau kata isteri atas pada umur 40 buat pi buku merah tu sekejap lagi pakai kena maki tengah 2 jam. Tambah buat pihak umur 60, bukan takat kena maki dia jail terus hidup kat situ. Aku dah dengar aku ceramah dulu. Kita ni pelik sikit. Dia tak perasan ke tok lebay tu duk cokoh duk ada ni. Kan? Tok imam kan? Tok laki depa semua duk ada belakang. Maka bila sebut kata menikah, kalau kata tak ada kerja tu nak buat kerja apa lagi dah? Kan? Bila sebut kata perkara itu pun dianggap sebagai satu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kali lahir zuriat yang baru itulah satu benda yang kita kena rasa adalah rasa syukur yang amat sangat. Sebab apa? Sebab ada orang yang teringin nak zuriat tapi sampai hari ini Allah Taala tak beri. Tapi ustaz, saya cuma ada seorang saja, saya cuma ada 2 orang saja anak. Maka itu pun alhamdulillah, janji ada. Yang pentingnya apa dia? Kita bentuk mereka tadi. Kalau kata anak kita sikit ke, anak kita ramai ke, bentuk mereka supaya menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara orang yang menjadi hamba kepada Allah ni apa dia? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Berjalan atas muka bumi Allah Taala ni tak ada langsung sifat kesombongan. Tuan-tuan boleh didik benda tu kepada zuriat keturunan kita, itulah petanda barakah Allah Taala turun kepada diri kita. Kalau kata ada 10 orang pun 10 tekpit, jenuh penin lah juga. Hak nak tadah tangan nak baca doa dekat kita ni tak ada langsung ni. Kalau kata kita duk hidup pun dia tak bangun semayang, takkanlah kita mati esok dia nak bangkit semayang kot. Takkan kita duk hidup dia tak pernah baca doa kat kita pun tiba-tiba mati baru nak baca ni. Maka sebab tu anak yang ramai tak menjadi kesalahan, kaya tidak menjadi kesalahan. Tetapi macam mana kita nak bawa anak kita, nak bawa kekayaan kita tadi untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kunci doa itu dengan apa? Dah Nabi minta semua tu benda dunia belaka tu, harta dunia. Kemudiannya Nabi minta lagi anak pinak untuk dunia. Tapi Nabi kunci dengan kalam yang terakhir. Apa dia kata Nabi? Wa barik lahu fiha.
Nabi minta supaya diberkati apa yang Allah Ta'ala beri kepada Anas bin Malik. Inilah yang kita tengok doa Nabi ni tuan-tuan. Allahu Akbar. Doa Nabi dia sangat-sangat pendek, ringkas, padat. Itu doa Nabi. Kita pula mau kalau kata baca doa Allahu Akbar, tambah-tambah doa apa nama, doa tahlil, doa selamat, lagi mana dia tak sampai 2 jam lagi itulah tak berhenti. Makmum ni daripada tadah tangan betul semangat ni nak tadah tangan ni, last sekali lama sangat buh lah sikit, last sekali lenguh tak berhenti juga. Hamba Allah ni pun dia buh tu kata apa hang nak bagi pun bagi, tak bagi pun sudah Tuhan, aku tak larat dah, panjang sangat doa ni. Sebab doa kita ni dia heavy, dia groovy. Itu doa kita, dia tak macam doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu saya kata tu balik terai, ubah balik ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya'ti 'alan nasi zamanun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidi 'ala al-jamri, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat daripada Imam Tirmizi. Baik, dia kata bahawasanya akan sampai, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan tiba kepada umat aku, akan tiba satu masa nanti, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana orang yang sabar. Sabar jenis lagu mana ni? Yakni dia sabar pada jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Dia berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita kena ingat syariat ini diberi untuk mendisiplinkan kita, untuk melihat dalam kalangan ramai jutaan manusia yang ada ni tadi, berapa ramai manusia yang boleh melakukan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, amal yang paling saleh. Sebab kita hari ni yang kita berkumpul dalam masjid ni pada hari ni semuanya ada perbezaan. Perbezaan kita daripada sudut apa? Amal kita, keredaan Allah pada diri kita. Beza. Nah, sebab itulah saya rasa apabila kita yang jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kena jadi yang pertama ni siapa dia? Orang yang sabar. Dalam Quran pun banyak ayat, antaranya fasabrun jamil, cantiknya orang yang sabar ni. Sebab apa? Sebab bila sebut kata sabar itu tadi, dia menjadikan diri dia tadi makin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ibadah puasa ini pun natijah daripada puasa ini tidak lain dan tidak bukan la'allakum tattaqun. Macam mana nak melakukan pembentukan nilai takwa tadi kalau kata kesabaran tidak ada? Macam kita pada hari ni lah, ada orang jenis tak ada sabar langsung ni. Oh, cerita dia kira panas sungguh telinga ni. Bulan-bulan Ramadan ni tambah-tambah makan tak boleh, minum pun tak boleh. Dia duk kira nak naik angin saja. Lampu trafik light lambat pun dia maki ke lampu. Buta perut sungguh, bila nak berjalan bagi cepat pun tak tahu. Maki dekat lampu apa dapat? Dia kira Ramadan ni bulan maki dia. Bulan maki dia. Pasal apa? Pasal dia duk berasa tak puas hati. Pasal Ramadan tak boleh bentuk diri dia tadi. Maka sebab itulah kalau kata kita lihat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dia pesan sungguh-sungguh kepada kita agar kita ni umat yang ada dalam zaman kita pada hari ini tolong berpegang dengan agama ini seperti mana kita menggenggam bara api. Dia kata bahawasanya orang yang memegang bara api ni tadi, dia maksudnya dia berpegang teguh dan bersungguh-sungguh dengan agama. Kita hari ni kita celek biji mata, tak ada kerja lain yang kita nak kena fikir, aku ni mendapat tak lagi keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kita semayang lama dah tuan-tuan. Kita semayang barangkali tuan-tuan mungkin lebih lama daripada saya. Ada yang kurang daripada saya. Macam saya ni baru semayang ni. Kira kalau kata nak banding dengan tuan-tuan, tuan-tuan lebih hebat amalan berbanding saya lagi. Tapi amalan yang kita buat ni, adakah amalan ini benar-benar mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, ataupun amal yang kita buat sekadar mewujudkan kesombongan pada diri?
Sebab orang munafik dia semayang tuan-tuan, dia buat ibadah. Allah Ta'ala kata innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Allah Ta'ala kata benda ni dulu. Allah Ta'ala kata orang munafik ni, kata Allah, yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Depa ni bila kata buat ibadah, depa memang buat ibadah, tapi hakikat depa nak cuba tipu Allah. Bila depa cuba tipu Allah, pada zahirnya nampak macam depa tipu Allah, tetapi hakikatnya bukan mereka tipu Allah, tetapi mereka tipu diri mereka sendiri. Wa idza qamu ila salah, apabila mereka bangun, apabila mereka berdiri untuk melakukan ibadah yang disebutkan sebagai salat itu, mereka bangun tadi dalam keadaan yura'unan nas. Ni maksudnya nak tunjuk ke orang lain ya. Sebab tu puasa siapa-siapa tak boleh tipu siapa-siapa. Pasal Allah Ta'ala kata dah, puasa ni wasaumu li wa ana ajzi bi, aku yang beri. Kita nak tipu siapa ibadah puasa ni? Tak boleh semayang kita boleh tipu. Nak suruh orang puji kita, kata kita ni tadi orang yang kuat sujud kepada Allah, kita bagi zakat, kita boleh bagi berjuta-juta ringgit, panggil pula PC, buat PC, panggil wartawan apa semua. Tapi kita buat tu tadi boleh jadi kita buat tu sebab nak menunjuk-nunjuk. Puasa tak boleh. Puasa memang dia menguji keikhlasan kita yang sebenar. Maka sebab tu yang paling utama yang kita kena ada pada hari ini bukanlah kumpulan yang disebutkan sebagai yura'unan nas. Dan yang kedua, kalau kata ada pun depa ni semayang tadi, wala yadhkurunallaha illa qalila, depa ingat kepada Allah pun sikit sangat. Hari ini ni tuan-tuan, sebab itulah kita kena berusaha letak dalam diri kita tadi sejauh mana aku ni Allah Ta'ala terima dalam diri aku ni tadi, amalan yang kita buat berapa banyak ya Allah Ta'ala terima. Sebab kita takut, kita duk takbir ni lama dah, setiap 5 waktu sehari semalam Allahu Akbar kita takbiratul ihram. Maka berapa banyak daripada juzuk semayang kita tadi hati kita betul kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bila sebut kata macam tu, dia kata bahawasanya seperti orang yang memegang bara api, itulah orang yang beragama dengan sebenar dia. Maka daripada hadis ini kita kena lihat bahawasanya hidup di akhir zaman ini ataupun hidup di mana-mana zaman sekalipun, yang kita kena ada adalah satu disiplin akidah. Sebab tu Nabi SAW pesan kepada kita, apabila lahir saja seorang umat manusia, mesti kita kena adabkan kepada dia adibu auladakum bithalatha, dengan 3 perkara. Yang pertama bitilawatil Quran. Sebab hari ini ada hak tak boleh Quran pun ada. Hak tak boleh Quran ni berkenjah. Bukan kata takat ramai lagi dah, punya belambak manusia yang Quran tak berapa nak kenal ni. Suruh baca Quran tak bunyi, tak tahu apa kekok kepala pun tak tahu, tapi mengaji rajin. Mengaji ini kitab fiqh, mengaji tauhid, mengaji tasawuf, mengaji hingga mengaji saja. Tapi mai tang Quran haram tak baca. Ni hari ni dah ada 13 dah ni. Berapa juzuk dah yang kita baca dalam diri kita. Saya tak berapa suggest sangat orang baca Quran ikut Android phone tu, sebab dia kadang-kadang ada yang baris silap sebab dia tak ada lajnah pentasahih tu. Kalau kata Quran betul itu tak apa, tentang baca mushaf biasa tu. Mushaf biasa tu sebab dia ada lajnah pentasahih Al-Quran tu, orang yang menyimak baris-baris. Tapi kalau kata baca Android tu, saya biasa jumpa satu ayat, wal qalami wa ma yasturun. Dia tulis kat situ wal qalimi wa ma yasturun. Hak orang yang tak tahu dia baca jugalah wal qalimi wa ma yasturun, sedangkan tu ayat Al-Quran. Nah, maka sebab tu kalau kata nak baca mushaf biasa tu. Boleh ada Quran tu ke dalam handphone tu tak ada masalah, tapi sekurang-kurangnya kita menguasai sungguh dah Quran tak apa. Nah, paling kurang kita tahulah surah apa yang kita nak baca tu. Tadi ayat tu kita tahulah, sebab saya takut baca baris salah ataupun ayat lain. Sebab kita asal kata Arab Quran sajalah.
lagu duk masuk dalam TV, Art TV tu kan, Astro punya tu, channel Art. Perempuan tu bagus punya duk belenggek lagu Arab apa semua ni. Kita tanya kat mak kita, mak tengok lagu gambar apa ni? Ni nasyid ni. Bukan dia nasyid yang tu. Kita asal kata Arab, nasyid belakang. Kan pasal apa? Pasal kita duk faham kata Arab, nasyid Arab. Lagu kita lah ni lah. Faham kata Melayu, Islam tu Melayu. Dia penin habis. Dia jadi pasmor dengan delca. Jadi lagu tu. Baik. Maka dia kata bahawasanya banyak faktor yang menyebabkan manusia tidak kuat memegang kepada agama. Secara garis besarnya adalah faktor lingkungan dan juga keadaan semasa. Keadaan membuat manusia itu tidak mengalami sejak dari mendalami agama daripada sejak kecil. Pasal itu dalam Islam, budak yang baru lahir itu pun disunatkan bagi kita untuk azankan. Maka bagi dia dengar benda-benda yang baik, bagi dia dengar dengan Al-Quran. Waktu dia nak tidur tu buka Quran ke, pasal dia kena bagi faham dengan Al-Quran. Yang kedua, bi ma'rifatil halal wal haram. Dah anak kita tu dah meningkat besar dah sikit, kata Nabi, lepas daripada bitilawatil Quran, pastikan dalam diri mereka tadi ada bi ma'rifatil halal wal haram, bagi kenal benda yang halal, benda yang haram. Yang ketiga, bihubbi nabiyikum, bagi kenal dengan nabi kamu. Maka tiga perkara ni kalau kata kita tengok adalah hadis riwayat daripada Tabrani. Kalau kata kita renung balik, dia benda ni yang dikatakan sebagai pembentukan nilai insan ni. Sebab pernah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata beza insan dengan nas tu yang tu lah. Orang yang diberikan akal, kemudian tidak digunakan akal tadi untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tu nas. Tapi bila sebut kata insan ni, manusia yang diberikan akal, lalu dia berusaha menggunakan akal dia tadi untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kena ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila sebut kata kita dah buat dah tiga perkara ni tadi, inilah yang disebutkan sebagai pasak benih akidah. Maka Nabi waktu dia berada di bumi Makkah selama 13 tahun, antara yang Nabi buat adalah tarsihul aqaid. Nabi dia pasak benih-benih akidah itu dulu. Maka sebagai khulasah dia pada hari ini, yang kita kena nilai, yang kita kena lihat semula dalam keadaan nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita, nikmat yang mencurah-curah tadi ni, bagaimana kita yang diberikan Islam pada diri kita tadi. Adakah kita berbangga dengan Islam yang ada pada diri kita, dengan kita praktikkan kesemua apa yang telah difardukan, yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu saya cukup suka kepada kata-kata Sayyidina Umar. Dia kata, nahnu qaumun a'azzallallahu bil Islam, famahma nabtaghi al-'izzata bighairi ma a'azzalallahu adhallanallah. Dia kata kita ni telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedudukan Islam. Hari ni siapa yang buang Islam pada diri dia? Umat Islam sendiri. Yang keh Islam dengan kaki ni pun adalah umat Islam itu sendiri. Maka siapa-siapa yang cuba mencari kemuliaan selain daripada kemuliaan Islam, maka dia akan dihina adzallanallah. Dia mesti dihina, dia mesti dikeji, dia mesti dikutuk oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita kena ingat, biarlah dunia ni nak kata dekat kita ni orang yang kolot sekalipun, kita tetap berdiri teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Biar manusia nak keji kita berapa banyak mulut yang nak mengkeji, berapa banyak mata yang nak mengeji kita tadi, kita tetap membujur lalu melintang patah. Kita tak pernah berpaling arah daripada kuat pegangan kita berteraskan kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal yang itulah yang boleh membawa kita kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya rasa cukup dulu setakat tu. Insya-Allah lepas daripada ni, pada keesokan hari kita akan bincang pula tentang hadis yang seterusnya berkaitan dengan iman yang hanya berada di mulut. Lagu mana?
Yang kata hari ni bila kata kita tanya, hang ni Islam ke tak? Islam. Semayang tak? Tak semayang. Iman tu apa? Nah, yang kata iman tu apa? Yang kata yakin tu apa? Yang kata percaya tu apa? Nah, insya-Allah kita akan tengok pada hari esok dalam perbincangan yang seterusnya. Di lidah dia beriman, di hatinya dia mula kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah Islam dia diterima ataupun Islamnya sebaliknya? Maka kita akan bincang lagi insya-Allah. Sebab inilah situasi-situasi umat akhir zaman sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Saya minta ampun dan maaf andai kata ada terkasar bahasa, terlanjur bicara. Siru ala barakatillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.